Orang kata kita tetapkan apa yang perlu dilakukan oleh sebuah pasukan kalau nak pergi lagi jauh. Ya Tuan, boleh kenalkan diri Tuan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Amir Fakri Mahfuad. Sekarang ni bersama AFL sebagai Ketua Pegawai Operasi di AFL. Sebelum ini saya bersama AFM sebagai Ketua Unit Pertandingan. Okey Tuan, mungkin ada orang yang tak tahu apa itu AFL sebenarnya. Okey, AFL seperti yang tertera pada nama AFL iaitu Amateur Football League. So AFL ni dia punya fungsi ataupun tugas dia adalah untuk mengadakan pertandingan di peringkat amatur, peringkat bola sepak di peringkat amatur. Okey, untuk macam mana dengan penjadualan Liga M3 ni sebenarnya? Penjadualan Liga M3 ni kalau kita punya orang kata setiap tahun kita akan buat jadual tu memang khas untuk satu season, kita akan buat sampai habis. Cumanya saya tak nafikan bila dah berjalan liga tu akan ada pindaan dan pertukaran dan sebagainya lah. Dan pasukan-pasukan diberikan masa at least sekurang-kurangnya 2 minggu sebelum tarikh asal tu kalau kata nak buat pindaan lah. Sebab pindaan ni selalu berlaku sebab ada venue clash ataupun venue tak ready dan sebagainya lah. Kita tahu juga Liga M3 ni 2019 dah ada, lepas tu Covid 2020 ada, lepas tu di stopkan selama 2 tahun tak salah saya. Lepas tu 2022 dah kembali balik dengan 20 penyertaan tim. Ya, betul. So ramai dia ada peminat dia tersendiri. Macam mana daripada pihak AFL nak mempromosikan lagi untuk menaikkan Liga M3 ni? Okey, kalau kita tengok dari segi promosi untuk mempromosikan Liga M3 dan juga liga-liga yang lain lah yang di bawah keluaran kita, boleh orang kata follow kita punya Instagram lah dan juga Facebook. Dekat media sosial ni sedikit perbezaan pada tahun-tahun sebelum ni. Kali ni kita lebih kepada nak buat orang kata ada fan engagement lah. Kita share fun fact dan kita share orang kata team punya orang kata information player, dan juga kita highlight lah player-player yang mana dulu suatu ketika dulu pernah orang kata berada di professional footballer, sebagai professional footballer, sekarang bermain di Liga M3, dan juga pemain-pemain yang mana pernah bermain di Liga M3 sekarang ni berada di Liga Premier atau Liga Super. Okey, daripada segi mungkin fans ada tertanya kenapa AFL diasingkan daripada MFL sedangkan MFL tu adalah pengelola liga untuk semua liga di Malaysia. Okey, kalau ikutkan sebelum ini macam AFL ni kalau ikut tahun ditubuhkan pada tahun 2018. Sewaktu tu AFL berada di bawah naungan MFL lah pada tahun 2018, dan dia punya pergerakan tu adalah mengikut orang kata flow MFL. Sebab AFL at that time pun dari segi kewangan, dari segi pentadbiran semuanya masih lagi di bawah keluaran MFL. So pada tahun 2020 AFL berpindah ke FAM pun sama juga. Walaupun AFL ada nama AFL tu, tapi FAM yang menguruskan AFL. Dan pada tahun 2021 Jawatankuasa Eksekutif FAM telah bermesyuarat dan memutuskan untuk memberi orang kata peluang kepada AFL untuk bergerak sendiri. Mungkin dengan pergerakan sendiri ini akan menarik lagi ramai sponsor, mungkin sponsor yang kecil untuk berminat lagi dengan AFL lah. Tapi walau bagaimanapun FAM dan MFL still bagi sokongan kepada AFL lah dari segi supporting staff dan sebagainya. Kerjasama dengan AFL dah bergerak macam kata apa, independent. So dari nak cari sponsor tu senang. So macam mana nak cari sponsor tu? Bagi saya kalau kata walaupun bergerak sendiri ataupun tidak bergerak sendiri, bagi saya untuk mencari sponsor ni bukan satu kerja yang mudah lah. Because untuk kita meyakinkan sponsor liga ataupun tandingan bola sepak yang dah 2 tahun tak berjalan ni agak sukar lah. Cumanya syukur Alhamdulillah ada juga sponsor yang masih lagi bersama kita. Contohnya seperti Extra Jaws, Kelme masih lagi meneruskan. Walaupun kalau ikutkan Extra Jaws dan Kelme since 2020, since 2020, tapi disebabkan tak berjalan, so maknanya tak ada pergerakan, dia orang masih lagi stay sampai 2022 untuk jalankan juga. Okay, mungkin tadi tuan kata dari segi kita tuan pihak NFL sedang menguruskan untuk mempromosikan lagi Liga M3. Ada tak perancangan untuk buat live pula siaran langsung di masa hadapan? Sebab kita tahu peminat M3 sebenarnya ada peminat tersendiri. Kalau tengok live yang setiap kelab ada buat live ni pun view dia agak tinggi juga. Betul. Kalau ikutkan perancangan AFL, kalau boleh Liga M3 ni kita nak buat semua game live lah. Cumanya terdapat beberapa kekangan, contohnya dari segi bajet, costing dan sebagainya. Dan kalau tuan-tuan dapat lihat Liga M3 ni
AFL kita ada collaboration dengan Blue Black Arena, yang mana setiap minggu setiap weekend tu kita ada satu live match yang kita buat. So mana partnership di antara Blue Black Arena juga AFL, tapi at the same time pasukan-pasukan juga mengambil inisiatif sendiri untuk jalankan live masing-masing. So kalau kata terpulang kepada pasukan, sama ada dia nak buat secara kata percuma live tu ataupun dia nak buat PVs, terpulang kepada pasukan. Tapi apa-apa pun dia orang kena maklumkan dan hantar report kepada AFL lah. So daripada live yang dia buat, mungkin dia orang boleh jana sedikit keuntungan daripada situ lah. Okay. Sekarang ni kita nak simple ringkaskan untuk peminat faham apa itu, sebab AFL M3 dah tahu, dah tahu dengan ni, tapi lanjut dengan M4, M5. Secara ringkas ni. Okay. Untuk tahun 2022 kita hanya jalankan M3 dan M5 sahaja. So sebab apa? Kalau ikutkan tahun 2022 ni adalah tahun transisi, di mana perancangan asal tahun transisi itu adalah pada tahun 2021, tapi 2021 pun kita tak boleh nak jalankan liga. So liga di peringkat liga bola sepak di peringkat amatur ni tidak dapat dijalankan, melainkan liga profesional, yang mana pada tahun lepas kalau tengok Liga Super, Liga Premier jalan, tapi AFL atau Liga M3, M4, M5 tak jalan, Presiden Premier pun tak jalan. So untuk tahun 2022 apa yang dimaksudkan dengan tahun transisi tadi adalah kita jalankan M3 dan M5. So Liga M4 tu hanya akan terbentuk pada tahun 2023, di mana yang promotion ataupun promoted daripada Liga M5 dan relegation daripada Liga M3 akan membentuk Liga M4 pada tahun 2023. So maksudnya Liga M3 akan jadi macam Liga Super, Liga Premier. Yes, untuk tahun 2023 akan ada perubahan konsep ataupun format pertandingan, di mana Liga M3 ni pasukan akan berkurang dan dia akan menjadi satu liga sahaja dalam 14 pasukan. So daripada 20 tahun ni, tahun depan akan ada 14, dan Liga M4 pula berkemungkinan akan menggunakan format yang sama macam Liga M3 tahun ni. Bergantung kepada pasukan, mungkin kita akan susun mengikut zone ataupun mengikut pecahan yang sesuai lah. Maksudnya M3, M4 akan dikelola oleh AFL, ya. Tapi M5 akan dikelola oleh Liga M5. Liga M5 untuk makluman, Liga M5 sebenarnya dah bermula. Perancangan kita untuk bermula pada Mac yang lalu, di mana ada organizer yang cuba untuk buat Mac, tapi dia kata tak sempat pasal nak dekat raya. So kebanyakan organizer dia akan start ataupun dah bermula lepas raya. Kalau ikutkan dekat Negeri Sembilan dah bermula, dipanggil Nogori M5 League, dah bermula. So Liga M5 ni adalah penganjuran oleh sama ada Persatuan Bola Sepak Negeri iaitu AFA ataupun private organizer ataupun gabungan, atau maknanya JV di antara FA dan juga private organizer. Kalau kata private organizer nak buat sendiri pun, dia still kena dapatkan sokongan daripada Persatuan Bola Sepak Negeri. Okey, kalau kita cerita pasal bola sepak ni, kita takkan lagi daripada masalah. Salah satunya masalah gaji. So AFL sendiri sepanjang dah run untuk setengah season sekarang ni, kembali run season. So apa masalah yang dihadapi dan bagaimana nak mengatasinya, dan cara dah selesai mungkin ada. Okey, saya tak nafikan ada masalah. Memang ada. Yalah, kita di AFL pun kita ada mendengar ada masalah tunggakan gaji, ada player yang, dan juga coach pun ada yang tak dapat gaji. Itu yang kita dengar. Tapi apa yang AFL bantu, kalau kata kita that particular player ataupun coach yang approach kita akan beritahu prosedur macam mana nak buat aduan. Sebab berkenaan dengan tunggakan gaji, berkenaan dengan orang kata mungkin ada isu antara pemain dan pasukan tu, sebab benda tu di bawah bidang kuasa FAM. So macam di AFL ni kita menjalankan pertandingan, tapi orang kata bidang kuasa ataupun autoriti tu masih lagi dengan FAM. Contohnya berkenaan dengan isu hal kontrak, berkenaan dengan isu tata tertib, referee dan sebagainya masih lagi dengan FAM. Kalau kata ada player ataupun coach yang approach kita akan bagi tahu step-step dia macam mana untuk tulis surat kepada FAM dan sebagainya. Okay, maybe selain masalah gaji, apa cabaran yang dihadapi oleh AFL ni untuk handle Liga M3 maybe akan datang M4, M5? Okey, cabarannya seperti yang saya nyatakan tadilah, untuk kita bermula balik ni selepas 2 tahun tak jalan tu, of course lah untuk kita menarik minat sponsor tu agak sukar lah. So sebab apa? Sebab kita nak run liga ni, kita perlukan sistem kewangan yang kukuh untuk orang kata, yalah, because nak cover semua costing apa semua kan. Tapi so far alhamdulillah lah, setakat ni perlawanan Liga M3 dah berjalan, dah habis dah first round. So semua perlawanan telah berlangsung kecuali ada satu perlawanan yang kita postpone dulu. So hopefully
semua perlawanan akan dapat dihabiskan lah. Kalau tak ada apa-apa lagi PKP ke tak ada apa, insyaAllah akan habis lah Liga M3 ni. M3 sekarang ni semua orang tahu sebagai satu platform bagus untuk player muda. So dengan player lokal, kita punya lokal. So AFS ni akan kekalkan konsep ni dan tiada kemasukan pemain import. Okey. Berkenaan dengan player ataupun pemain import ni, dia bergantung kepada perancangan AFL dan juga AFM. So maknanya berkenaan dengan import ni, kita akan bincang semula dengan AFM sama ada di peringkat Liga M3 ataupun di peringkat amatur ni adakah bersesuaian untuk kita, mungkin sesuai untuk pakai player import, tapi mungkin dari segi jumlah kuota tu berapa, yang tu kita akan discuss balik dengan FAM, dengan teknikal dan sebagainya lah. Jadi memang terbuka untuk kemasukan pemain import. Sebab dia pernah berlaku sebelum ni, di mana di Liga M3 sendiri pernah ada import, dan saya tak nafikan mungkin tahun hadapan ataupun yang akan datang akan ada pemain import, saya tak nafikan, tapi cumanya dari segi kuota tu belum ditentukan lagi, insyaAllah. Okey, akhir sekali lah kita nak tahu harapan AFL sendiri untuk majukan Liga Amatur ni, nak meriahkan lagi. Okey, kalau kami di AFL ni sebenarnya kita berharap tahun ni, tahun kita untuk memperkukuhkan lagi kita punya sistem pertandingan lah. So dari segi peraturan pertandingan kita cuba perbaiki, so kita make sure yang pasukan-pasukan ni boleh adapt dengan peraturan pertandingan. Nak kata straight tak straight sangat, cumanya kita tetapkan apa yang perlu dilakukan oleh sebuah pasukan kalau nak pergi lagi jauh. So maknanya FAM ni ada satu platform untuk menyediakan pasukan untuk mungkin bermain secara profesional di masa hadapan. So saya berharap untuk tahun hadapan bila kita berjalan Liga M3, Liga M4, Liga M5, saya harap semua liga tu berjalan dengan lancar lah. So maknanya complete lah piramid sistem bola sepak Malaysia ni. Kita ada Liga Super, Liga Premier, M3, M4, M5. Okey, itu saja tuan. Terima kasih banyak. Terima kasih.